Dah gambar lain pula tu. Ada masalah. Baik, saudara. Saya minta maaf pada teman-teman yang melayari menggunakan vehicle. Alhamdulillah. Masih lagi gangguan. Aduh, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Ni line tak kuat ni gamaknya. Saudara, nampak-nampak ini, sebab itu saya kata saya kena tukar ke Instagram. Sebab saya menjangka memang ada gangguan, maklum saja dalam keadaan sekarang ni. Memang saya dah menjangka ada gangguan. Tambah pula subjek malam ni agak menarik, saudara. Ya, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syarul Azam, saudara. Saya tak boleh nak kata apa. Baik, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku hari ini, saudara. Saudara, urut bismillah 7. Salam Datuk. Salam Datuk Gombak. Urut bismillah. Saudara Abu Nem, saudara. Saudara Haji Azhar Abu Manak, apa khabar tu Haji? Mimi. Begitulah keadaannya, saudara. Bila saya buat live di tempat lain ada sedikit masalah. Saudara Fakri Sani, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Ashim Muhammad Din, terima kasih hadir. Saudara Abiki Syarimat, Samad Lon, saudara Fatimah Jaafar, Puan Fatimah Jaafar, Syarifuddin Syari, terima kasih. Saudara SG Tan, ni daripada pajak Song, Kazan Niza, daripada kedai pajak. Gitulah saudara. Saya tak boleh nak kata apalah. Macam-macam teman-teman kita. Baik, saya harus memberi pencerahan pada malam ini, kedudukan macam mana yang dilaporkan oleh saudara Rio. Saya Nazri. Menurut saudara Rio, hari ini saudara hari Jumaat 1 April, bukan April Fool. Jadi bila saya punya live ini ada terganggu, jangan saudara merasakan ini April Fool saudara, ya. Tak baik. Ini hari ini 1 April. Dan tinggal 2 atau 3 hari lagi. Saya rasa mungkin 2 hari lagi kita akan memulakan awal Ramadan, saudara. Dan ini merupakan hari yang ke 737, saudara. 737 dah. Bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona. Laporan saudara Rio untuk hari ini, semalam ada peningkatan sejumlah 18,560 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadi jumlahnya adalah 4,201,919 orang. Tinggi, saudara. Dan melihat daripada negeri-negeri, pecahan-pecahan negeri-negeri, saudara, Selangor yang tertinggi 10,735, Johor 950, tapi cuma Selangor dan wilayah Persekutuan saja yang ribuan, serta Negeri Sembilan. Saya terperanjat bila tengok apabila Negeri Sembilan tiba-tiba mencanak naik pada 1,077, sedangkan 2-3 hari lepas masih lagi di bawah 1,000. Nampak gayanya Negeri Sembilan mengekori wilayah Persekutuan. Jadi Selangor ada 10,735 jangkitan, di Johor 954, wilayah Persekutuan 1,188, yang lain semua ratusan, kecuali Negeri Sembilan, saudara, 1,077. Saya mengharapkan agar warga Negeri Sembilan jagalah kesihatan dan juga kebersihan diri, agar sebab kita dah mulai hari ini, saudara, kita bertukar daripada pandemik kepada endemik. Dia tak ada lagi pandemik dah, dia endemik. Jadi dalam saat-saat perubahan ini, tiba-tiba pula Negeri Sembilan mencanak naiknya, saudara. Baik, saudara, itulah laporan yang saya dapat berikan, ya. Saudara Ilyas Muhammad, saudara Muhammad Azim Muhammad Ali, terima kasih sharing. Dan saudara Ken, apa khabar? Beliau tetap mendukung perjuangan akar umbi UMNO, kata saudara Ken. Baik, saudara, kita masuk sedikit ke untuk segmen e-commerce, saudara. Untuk segmen e-commerce ni, jangan lupa saudara boleh hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241. Bising budak-budak menjerit. Biasalah saudara, di kawasan ini ramai orang main apa semua, anak-anak. Bagi saya tak apalah, saya minta maaf kalau ada gangguan pun dari awal tadi pun, saudara. Nak buat macam mana? dah itu keadaannya. Nak menyambut puasa, anak-anak ramai sangat, anak-anak saudara gamaknya. Ya, saudara. Dan saudara boleh hubungi Al-Azhar. Jangan lupa dia punya wangian Stangi Al-Bakur. Juga dengan Azhar adalah parfumnya yang saya pakai adalah Amir Al-Khud. Mungkin saya tak dapat cium baunya lah, saya terasa sekarang masih segar, saudara. Dan jangan lupa rendang tuk dan baldo berdal, produk ibunya. Jika saudara tak dapat dengan Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300.
Dengan Siti Farehah, tentulah dendeng manis Siti Farehah, persiapan untuk juadah berbuka puasa, makan dengan kanji. Saya di Lembah Kelang, Siti Farehah 017 711 4300. Teman-teman di Lembah Kelang nak berpesan buah tamar ataupun buah kurma, boleh hubungi saudara Syauqi 012 357 5707. Buah-buah itu harga lebih murah dari pasaran dan terus dihantar ke rumah saudara. Serta jangan lupa saudara, popiah sira Lady Maria. Saya cukup suka ni makanan ni. Sila hubungi saudara Nizam 09 435 1203. 019 435 1203. Dan juga jangan lupa saudara, sahabat kita saudara Zul, toko jamu Kemaman. Toko jamu Kemaman, jangan lupa dia punya madu tualang Gold Special yang dihasilkan daripada lebah hutan tropika. Ini dijamin berkualiti. Saya tak dapat nak tunjuk gambarnya sebab saya di luar kawasan saya. Toko madu tualang ni sesuai untuk meningkatkan imunasi, antibody, mempercepatkan penyembuhan, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Dan ini juga amat sesuai untuk rawatan susulan COVID-19. Juga jangan lupa madu apple cider. Yang mengandungi apple cider ni 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Ini adalah untuk melancarkan pernafasan dan sebagainya, saudara. Sesuai untuk ini, saudara, menggunakan madu apple cider. Baik, saudara. Itu tentang kita punya sementara ini Pak Ngah, Datuk Hidup BN. Terima kasih. Sekarang ini kita masuk naluri kehidupan. Ini tentang kewajipan kita menerima undangan. Mungkin saudara dah dengar cerita ini, tapi elok saya ulang-ulangkan juga. Kerana daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa aku menemui baginda Rasulullah SAW tatkala baginda berada di masjid bersama para jemaah. Jadi maka aku telah bangun di hadapan baginda. Lalu baginda Rasulullah bertanya kepadaku, apakah kamu diutus oleh Abu Talhah? Jadi aku menjawab, ya. Dia baginda bertanya lagi, untuk undangan makan? Aku menjawab, benar. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kepada ahli jemaah bersama baginda, mari segera kita berangkat. Jadi baginda pun berangkat terus menuju cepat. Ini artinya bila jemputan datang kita kena harus bersegera. Jangan biarkan tuan rumah ternanti-nanti saya. Malahan firman Allah, bertakwalah, bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan dalam urusan. Dan ingatlah, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusan. Ini daripada surah Al-Talaq. Saudara, sama-sama kita amalkan zikrullah pada setiap hari. Baik, saudara, usai naluri kehidupan, kita santuni mutiara kata. Kerana ini kiriman Cikgu Ibil. Harta yang paling mewah adalah lisan, saudara, yang sentiasa berzikir, dan hati yang sentiasa bersyukur, dan isteri yang solehah. Jadi sebenarnya kalau kita nak mencari harta yang paling mewah untuk kita miliki adalah lisan yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur, dan isteri yang solehah. Jika kita memiliki tiga-tiga perkara ini, saudara, anda adalah merupakan insan yang memiliki harta paling mewah. Baik, saudara. Baik. Seperti biasa, saya harus mengutarakan salam impian moratorium dan kumpulan wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat belum tahu lagi, saudara. Hari ni hari Jumaat, besok hari Sabtu, tak tahulah apa nak jadi. Tapi katanya memulai 20 bulan. Sabarlah, bertenang sikit, saudara. Sabar sedikit. Wa'amilus sabirin. Dan saya berpesan pada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had, kerana negara akan muflis. Jadi tajuk bicara kita malam ini adalah jangan persendakan rakyat, saudara. Ini saya ingat, jangan persendakan rakyat. Sebelum saya menyantuni persoalan ini, kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Ini penting. Pak Nazil hari-hari yang takin salam dan juga kirim pantun pada kita. Saudara Man JB, saudara Zailan, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Man JB dia hantar gambar kucing. Baik, kata Pak Nazil, makan bekal sambil bersembang, sayur rampai, lemak bawal. Ada akal jadi pengimbang, jangan sampai
buruk diamal. Jadi kalau ada akal tu sebagai pengimbang, janganlah perangai kita ni buruk saja. Kemudian kata Pak Nazir lagi, dari sementa ke Pekan Lukut sempat berfikir hendak beli apa. Ada harta jangan kedekut, miskin fakir jangan dilupa. Ini Pak Nazir berpesan kepada kita sebab kita sudah pun mula menghampiri bulan Ramadan yang menuntut kita perbanyakkan bersedekah saudara ya. Baik saudara, selepas pantun kita santun sikit gedung ilmu saudara. Jadi apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa dan Pusaka pada tahun 2000. Ini garapan daripada Tenas Effendi. Ini amat wajar kita renungkan kerana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin yang lurus. Saudara, ini pemimpin terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin yang lurus. Kerana jika pemimpin itu lurus hatinya, maka imannya teguh, budi pun halus, memikul beban hatinya tulus, mengingat rakyat tiada putus. Dijadikan pemimpin amatlah bagus, dijadikan tua maunya bertungkus lumus, dijadikan induk tahu mengurus, memimpin negeri amat terurus. Saudara, Saudara Ismail, apa khabar Saudara Ismail dari Besut Terengganu? Saudara, kita sambung lagi malam besok saudara. Saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang melakukan syutingan pada live saya ini. Ini perlu saya berikan saudara. Beri peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya dan masuk dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab, bukan hanya syutingan, tapi malah komen-komen yang anda hantar juga anda harus bertanggungjawab saudara. Ingat bahawa ini adalah pencerahan politik dan matlamatnya adalah sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita supaya mereka tidak dipercaturkan ataupun diperlekehkan oleh orang. Kadang-kadang orang politik ni saudara zalim. Saya cakap terus terang. Orang politik ni kadang-kadang mereka memikirkan diri mereka saja dan mereka melihat warga ini, rakyat ni seolah bodoh pula. Itu katanya. Kata RPK ada mafia dalam PDRM, saya tak tahu benda itu. Biarlah RPK, Raja Petra Kamordin dengan tuduhannya sebab dia tak dalam negara. Dia duduk kat London, bolehlah bercakap. Kita tak boleh saudara. Aduh, masalah saudara. Baik. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dalam beri saya pencerahan ni, kalau saudara tidak bersetuju tak ada masalah. Tapi basicnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan saya haraplah, kalaulah ada masalah, ada perbalahan, santunilah dengan bahasa-bahasa yang murni. Kerana kita adalah warga cinta damai saudara. Baik. Saya masih berpesan pada anda semua bahawa kita harus awasi gelombang kepanasan melampau masih berterusan. Sebab itu saya minta kalau boleh pastikan anda ada sekurang-kurangnya 1 baldi air untuk diletakkan dalam bilik air anda supaya sinaran ataupun ray ini, gelombang panas ini tidak kena pada badan kita. Dia terus cari air. Airnya ada bilik air kita, jadi terhindar. Jika tidak, kalau dalam rumah kita tak ada air, badan kita ada air, maka gelombang itu menjadi sasaran pada kita. Yang ini boleh mengakibatkan bahaya kesihatan kita. Saudara, cuaca masih lagi melangkaui 40 darjah Celsius. Tambah-tambah lagi bagi mereka yang usia warga emas, tentulah bahangnya tidak mampu untuk dialami. Baik saudara. Dan kita dalam saat-saat begini, kita amat mengharapkan saudara agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ni, Pak Menteri ni dia buat kerja apa benarnya? Ni marah saya ni. Sebab harga barangan terus meningkat naik. Ini kita cakap hari Minggu, hari Jumaat ni. Kita ada timbalan menteri daripada UMNO melompat masuk parti PBM jadi timbalan menteri, tapi tak buat kerja ke? Menteri yang ada Natalini daripada Sarawak, apa yang anda buat lakukan? Harga barangan hari ni sudah jadi kios, tidak menentu. Saya amat terkesan apabila teman-teman menghubungi telefon dengan saya, dia memberitahu bahawa harga barangan di pasaran teramat tinggi, malah kenaikan yang seolah-olah di luar kawalan. Sewajarnya pimpinan menangani masalah ini. This is a very serious matter saudara. Saat-saat lagi kita nak berpuasa. Jadi saya haraplah jangan seronok aja duduk dekat kerusi sebagai menteri tapi you doesn't do nothing. Harga barang terus naik meningkat yang bukan-bukan. Sebab itu hari ini saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya Tuan Haji Ramli. Beliau merupakan pengerusi pertubuhan
Persatuan Melayu Keluang. Dia hantar kiriman pada saya. Dia menzahirkan, dia kata kalau macam ini keadaannya, kata kami daripada Persatuan Pertubuhan Melayu Keluang nak buat demonstrasi, dia kata. Saya kata sabar-sabarlah dulu. Tak, dia kata tak boleh tahan. Ini di Keluang saja. Menurut Tuan Haji Ramli, beliau amat terkesan kerana harga barang makanan katanya dah tak ada nampak kelegaan. Katanya di sekitar Bandar Keluang, di Johor saja, rencamnya yang teramat. Bagaimana kenaikan harga barangan di pasaran seolah di luar kawalan. Itu yang marah saya tadi, saudara. Dan tambah lagi, kata Tuan Haji Ramli, di saat-saat umat Islam sedang bersiap sedia untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi beliau sebagai pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang, beliau menzahirkan kekecewaan yang teramat terhadap pimpinan hari ini. Harga ayam, peha dan dada disandarkan RM15, duduk RM2 saja. Aduh, ini seorang belum anak yang mengantar kiriman. Artinya dulu ayam sedikit, sekarang dah naik sampai RM15 itu untuk peha saja. Sebab itu saya katakan, menteri buat apa ni? Kalau di Sarawak ni, menteri daripada Sarawak, what they have done untuk people, saya pun tak faham. Semua dengan itu, selaku pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli mengharapkan agar pimpinan dapat melihat begini, berilah kelegaan kepada warga peniaga yang tidak mampu lagi mereka untuk berniaga. Kerana harga barang datang mahal, macam mana nak jual dengan harga mahal? Sedangkan rakyat tak ada duit. Saudara Mak Nasir, kat pasar ke ni? Memang pun. Saya, Tun Ghaffar, saya tak boleh nak buat VC. Tadi pun mula-mula pun saya tak tahu macam mana telefon talian pun terganggu. Saya tak reti, saya minta maaf. Memanglah ramai kalau saya buat VC, saya ingat masuk berderai-derai dan menzahirkan keluhan ni. Kalau macam ni kat Saudara Azhar Yusof, kalau macam ni gayanya, tak payahlah ada menteri pengguna. Itu yang saya katakan tadi. Kalau ini keadaannya sebagaimana menurut Tuan Haji Ramli, bahawa pada peniaga di sekitar Bandar Kelang, mereka menzahirkan rencam yang teramat. Penduduk peniaga di sekitar Bandar Keluang bukan sikit, ramai saudara. Dan Keluang sudah menzahirkan, nak kata menang, nak menang parti kerajaan. Jadi beliau mengharap agar pimpinan negara dapat menangani persoalan ini segera secara tuntas. Malahan katanya, di sebalik harga barang naik, pelbagai bantuan yang dijanjikan bagai penantian tanpa ada penghujungnya. Duk berjanji saja. Guruh berdentum-dentam di langit, sedangkan air tidak setitik pun menitis. Itu gambaran yang diberitahu. Pimpinan bagi tahu ada bantuan BKM lah, bantuan ini, boleh keluar wang simpanan pekerja. Mana dia? Rakyat dengan tak ada wang yang tak cukup ke kewangan, dan harga barangan di pasaran menurut tinggi. Itu gambarannya. Barang biskut pun naik mencanak, bungkuslah semua. Itu nampak gayanya. Saudara Jamil Harun pun dia kata dia nak to be in your video. Saya tak minta maaf, saudara. Saya tak boleh, saya tak tahu, saudara. Jadi memang saya tahu bila saya sentuh isu tentang harga barangan ini, memang ramai yang menzahirkan kekecewaan ini. Inilah jadinya bila ini saudara Azlan Din Lan Finap. Inilah jadinya bila kerajaan dipimpin dari belakangnya ada Menteri Cak Ayam. Itu akhirnya yang kita minta bubar saja parlimen. Saudara SSB Observer kena bubar parlimen ni. Saudara Muhammad Tols saya bukan nak membalut, saya tidak niat saya untuk membalut. Saya menzahirkan perasaan rakyat. Ini Nescafe ais bungkus kedai mamak RM3.70. Mahal loh, itu salah Hamid Wahab. Saudara, saya apa yang saya lahirkan ini bukan buat-buat cerita, saudara. Bukan saya reka-reka, tidak. Ini keadaannya, dan sebab itu saya menuntut agar pimpinan tanganilah masalah ini secara berhemah, saudara. Baik, saudara. Nak cerita pasal itu lenjanlah kita. Mungkin malam besok lagi kalau saya dapatan, saya akan bicarakan persoalan ini. Sini happening juga ni. Kat rumah sekarang ni Saudara Samsul Anwar sekarang happening lah. Sebab menyambut puasa ni, biasalah buat kenduri sana pergi sini. Bisinglah sikit. Sabar sikit, saudara, jangan marah. Cuma hari ni saya melihat bahawa isu Mai Sejahtera ni masih belum lega. Isu Mai Sejahtera masih belum ada kelegaan. Masih berkelewang, malah tuduh menuduh.
Cuma saya melihat apabila ini Khairi Jamaluddin, dia kata bahawa tentang Mas Sejahtera ni is between G to G katanya. Antara kerajaan dengan kerajaan. Tapi masalahnya saya terima awal pagi tadi, mantan Timbalan Menteri dia hantar pada saya, dia kata kalau G to G apa halnya bahawa nak kena bayar sampai 300 juta. Kalaulah menurut Khairi bahawa ini pembangunan Mas Sejahtera ini daripada government daripada kerajaan untuk kerajaan, kalau gitu tak ada kena bayaran lah. Tapi sekarang ni dia juga mengaku bahawa di bawah harga 300 juta. Ini cakap dolar dalik. Ini yang rakyat marah. Apakah ini merupakan samunan tengah jalan? Ini persoalan yang dilontarkan pada saya. Barangkali baru meriah suasana rumah malam ni. Memang meriah lah rumah suasana. Nampak tak ada keredaan. Kita agak kereda punya anak-anak ni, tak ada keredaan. Boleh tak siapa tolong kawal anak-anak supaya jangan ini? Jana? Ada siapa boleh tolong bantu saya tak? Legakan sikit anak-anak. Bising semua sekat ni. Legakan sedikit saja. Legakan saja. Ya. Saya kalau nak buat live dekat luar pun tak boleh. Dah masuk, teman-teman semua dah komplain. Dah maaf. Meriah katanya. Okey saudara. Ini keadaannya. Tak apa saudara, insya-Allah mana yang tak berkesempatan tu mungkin malam besok kita live lagi saudara, jangan risau. Sebab ini permasalahan saya nampak. Malahan sekarang ni tular pula di media sosial. Tular di media sosial mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin berjumpa dengan Dr. Mahathir. Ini benar dan diakui oleh Mukris. Dan kabarnya Lebay pun pergi jumpa, kan? Lebay pergi jumpa saya dengan Dr. Mahathir. Wah, hebat sekarang ni. Tok Lebay pun minta. Sekarangnya dah ada pula kononnya bawa prasyarat. Dr. Mahathir kata boleh bekerja dengan dia kecuali tak nak dengan UMNO dengan Anwar Ibrahim. Dua je. Bantai korang lah. Apa nak jadi pun saya pun tak tahulah. Saya melihat sebab itu tadi petang tadi saya ada sesi minum petang bersama teman-teman saya, mantan pelajar-pelajar daripada Kolej Sultan Abdul Hamid Sarawak. Sambil minum petang, ramai kawasan tu, ada yang tokoh korporat, ada yang doktor, ada insinyur. Ya, Saudara Amir Wahab memang biasalah. Meriah. Ada yang insinyur, ada yang arkitek, ada yang mantan kaki tangan kerajaan yang dah pencen, umur 66 tahun saja. Ada yang mantan pegawai tinggi dekat syarikat Petronas, dan ada juga yang penganggur tua. Menanti hari dan sebagainya. Jadi kami berbual tentang pertama persoalannya menurut sebahagian teman-teman saya ni tadi kata apakah UMNO tidak boleh menjadi parti pendamai orang Melayu. Saya kata ada masalah. Masalahnya kita damai dulu, buat mufakat nasional, mereka mengkhianati. Kalau gitu. Jadi sekarang ni ada pula seorang sahabat saya, dia tokoh korporat. Dia kata dia mengakui hakikat bahawa UMNO dilahirkan di istana dan bukan sepatutnya menjadi pembangkang. UMNO sepatutnya menjadi kerajaan, memimpin kerajaan. Kerana DNA UMNO dilahirkan menyantuni istana dan waktu yang sama adalah untuk mentadbir. Sebab itu bila berlaku peralihan kuasa, bila UMNO jadi pembangkang, itulah yang jadi tonggal langgang negara ni. Kata sahabat saya, bukan kata saya, saudara. Saya menjawab pada beliau, memang saya akui kerana UMNO ni sebagai sebuah parti yang lengkap. Dia mempunyai akar umbi. Masalahnya kadang-kadang ada juga pimpinan. Ini jangan kita nafikan. Ada juga pimpinan yang celok sana, celok sini. Itu masalahnya. Dan mereka bersetuju dan mereka mengharapkan. Mereka kata tolong sampaikan pada pelayar-pelayar, kalau boleh biar menteri-menteri UMNO tu dengar. Harapan kami, ini tadi petang tadi, ini tokoh korporat cakap, harapan kami warga korporat untuk melihat kestabilan politik dan ekonomi dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kerana mereka merasakan sudah sampai masanya negara kita ini tak mampu lagi untuk meneruskan kebejatan politik tanpa sempadan. Harga barang naik, rakyat tak ada duit, projek tak ada, pelabur-pelabur lari lintang pukang. Yang ada dalam negeri lari, yang di luar tak masuk-masuk. Jadi beliau sebagai tokoh korporat beliau melihat
keberjatan ini. Bahawa katanya UMNO lah harapan kami. Sebab UMNO selama ini dilihat memayungi. Setara mungkin marah dengan saya, terpulang. Memang ini jelas. Kalau UMNO menjadi pembangkang, itunya orang langgang tu. Ini kena terima hakikat saudara. Dan cuma beliau mengharapkan kepada saya, katanya bagi tahulah di saat rakyat meletakkan kepercayaan dan keyakinan pada UMNO, warga UMNO perlulah berubah sikap. Ini yang saya cakapkan, yang setiap malam saya katakan pada pimpinan parti, khususnya Datuk Seri Presiden. Mana skru yang longgar tu, mana tiang-tiang yang layar nak terkopek tu, ganti baru. Sama ada di peringkat akar umbi, di peringkat bawah, tak usah peduli. Come what may. UMNO perlu melakukan islah kepimpinan. Tak usah peduli, mungkin apa yang saya lontarkan ni orang tak suka. Mungkin ketua bahagian tak suka pada saya. Tapi saya harus menyuarakan. Sebab kebejatan warga. Rakyat sudah melihat bagaimana mereka menjahanamkan nama baik UMNO. UMNO parti yang structured. Di peringkat cawangan ada tenaganya, ada pemuda, ada puteri, ada wanita, ada orang dewasanya. Malah sekarang ni ada veteran UMNO lagi. Dan dulu lagi sekarang ni UMNO dilihat memimpin. Tapi apabila terjadinya pilihan raya 2018, iaitu yang ke-14, dan kita melihat kesonsangan politik berlaku, akhirnya negara terjebak dalam permasalahan yang di luar kemampuan kita untuk mengawalnya. Ini yang mereka zahirkan kepada saya. Katanya kalau bolehlah, sama-samalah kita berdoa agar parti UMNO ni dapat segera diselamatkan. Saya kata tak perlu diselamatkan. Memang UMNO, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku di Melaka, apa berlaku di Johor, sudah menampakkan tanda-tanda bahawa rakyat sudah pun menyedari bahawa selama ini apa yang mereka dibuai oleh parti pembangkang tak lain tak bukan menjual mimpi, menjaja seribu mimpi yang tiada kesudahannya. Ini saya. Tapi saya agak gelak lah di saat orang pergi jumpa dengan Dr. Mahathir. Katanya Tan Sri Muhyiddin menghadap. Maklum salah Maharaja. Haji Adi pun ada gambar dalam Facebook. Mereka sedang menyediakan ketumbukan. Pasukan lain tak ada nak gomol UMNO. Sedangkan teman saya kata bahawa UMNO ini tidak sesuai untuk jadi parti pembangkang. Kalau UMNO jadi pembangkang, maka negara berada dalam keadaan kucar kacir. Kerana mereka yang hadir dengan parti baru ini tidak structured. Ini gambarannya. Saya mengakui bahawa masalahnya cuma UMNO perlu melakukan islah kepimpinan. Yang mana tak sesuai perlu disalin. Itu sedang. Dan kita amat mengharapkan agar Yang Amat Berhormat segera bubarkan parlimen. Kerana dalam keadaan saat rakyat yang begitu menerima kehadiran UMNO ini untuk memayungi mereka, jangan tunggu lama-lama. Kesilapan pilihan raya yang ke-14 dulu, kerana tunggu lama-lama sampai tempoh cukup 5 tahun. Ini gambarannya. Saya gelak juga sekarang ini, sebab saat sekarang ini rakyat pun tengah gelak. Apabila Dr. Mahathir mengatakan UMNO pakai duit, kami Parti Pejuang tak ada duit. Saya dah bagi tahu sebelum pilihan raya dulu, saya kata Pejuang akan hilang deposit. Tak usahlah nak tuduh bukan-bukan. Jangan lontarkan satu tuduhan yang bukan-bukan. Rakyat menghormati anda. Saya nak cakap pada Dr. Mahathir, jangan perbodohkan rakyat, khususnya rakyat Johor. Rakyat dapat melihat duit mana yang adanya. Ini gambarannya je cerita. Jadi nak ngalih kita Pejuang tak boleh menang di Melaka, Parti Pejuang tak boleh menang di Johor sebab kami tak main duit. Rakyat tahu siapa yang kaya raya. Tun, jangan buat begitu. Lebih baik anda perbetulkan haluan Parti Pejuang tu. Kalau tak betul, bubarkan saja. Cukup-cukuplah. Jangan diganggu lagi rakyat ni, dikecohkan lagi perpaduan kita. Sekarang ni bila orang datang jumpa Tun, kononnya nak buat satu ketumbukan antara PBM bersatu dengan Pejuang, maka PAS pun nak bersama. Saya kata silakan. Rakyat dah cukup masak dengan janji 1000 mimpi anda. Rakyat dah tidak mungkin kali ini boleh ditipu, boleh diperdaya. Panggillah 10 Rafidhi pun. Cuma yang saya hairan, kenapa mereka cuma menyantuni parti-parti begitu saja? Apa jadi dengan Parti Keadilan? Jadi pada anak-anak muda Keadilan, lihatlah bagaimana pimpinan mereka menafikan secara total
kehadiran keadilan. Saya tidak mau lebih daripada itu. Mereka menafikan secara total mereka parti keadilan dan mereka menyerang UMNO. Terpulang secara siput mata merah. Rakyat di seluruh tanah Melayu tidak sabar pembubaran. Betul, saya setuju. Sebab kali ini saya rasalah, saya berkeyakinan rakyat kali ini akan menerjemahkan dendam yang begitu membara di hati mereka. Rakyat tidak lagi mampu untuk menyantuni dendam di dada mereka, kerana mereka rasa mereka terpedaya, mereka diperdaya, mereka tertipu, mereka ditipu dengan pelbagai janji serbu mimpi. Ini dia ni. Atuk Kerala, saya tidak mahu bersikap secara peribadi saya. Saya nak menangani secara politik. Tapi bila dia kata Parti Pejuang kalah di Johor dan di Melaka kerana tak main duit, kamu tabur ribuan duit pun rakyat kali ini tidak akan bersama. Nahi kabinahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendekkan malam ini. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih. Selamat malam.